Hai sekali tuan-tuan. Fuad Zakarshi kata Rafizi kaki temberang. Tak boleh pakai, Fuad Zakarshi kata. Baik, kita dengar. Seorang ahli MKT UMNO, Muhammad Puan Zakarshi, menyifatkan program podcast yang dikendalikan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli hanya membentangkan formula dan bukannya penyelesaian. Menurut Puan, rakyat sudah jemu mendengar formula dan alasan dari Rafizi kerana mereka hanya mahukan penyelesaian terhadap harga barangan, kereta dan tol selain penyelesaian terhadap penurungan ringgit. Dalam satu hantaran di Facebook, Puan turut mengkritik podcast Rafizi yang bertajuk "Yang bakar menteri hanyalah gimmick untuk mempopularkan diri tanpa penyelesaian". Justru itu, Puan membidas Rafizi supaya tidak membuang masa rakyat untuk mendengar temberangnya sambil mencadangkan supaya menukar nama podcast tersebut kepada "Ini Kejayaan Formula Saya". Puan yang juga Speaker Dun Johor dilihat lantang mengkritik timbalan Presiden PKR itu apabila sebelum ini pernah menggelar Rafizi sebagai Raja Formula Temberang. Puan juga dalam satu hantaran pada 9 Februari lalu meluahkan rasa tidak senang dengan penjelasan Rafizi berkaitan kejatuhan harga ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat. Puan berkata Rafizi hanya mencari salah dan menjaja cerita basi dengan mengaitkannya dengan skandal 1MDB ketika era Najib Razak sebagai Perdana Menteri. Baik, kita baca kenyataan daripada Puan. Podcast YBM Rafizi hanya bentang popular. Alasan, kata Puan. Oh, okey. Betul kan? Seorang pemimpin UMNO mengkritik program Bual Bicara Podcast YBM yang bakal menteri dikendalikan Rafizi yang didakwa hanya membentangkan formula dan alasan berbanding kejayaan mengurus ekonomi. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Puan Zakarshi berkata rakyat sudah jemu mendengar formula daripada Rafizi apabila hakikat ketika ini ringgit semakin melemah, barangan asas naik mendadak dan harga kenderaan meningkat. Cuba turunkan satu daripada isu di atas. Rakyat jemu dengan formula dan alasan podcast yang bakar menteri gimmick mempopularkan diri. Jangan buang masa dengan temberang. Tukar nama podcast kepada nama baru. Ini kejayaan formula saya, kata Puan. Adun Rengit itu sebelum ini lantang mengkritik timbalan Presiden PKR dengan menggelarnya Raja Formula Temberang. Menjengah di ruangan komen, pertelingkahan itu menarik perhatian warga maya Adrian Hakim yang mempersoalkan keutuhan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Kenapa terus berbalah? Adakah petanda kerajaan perpaduan akan runtuh dalam tahun ini? Soalnya. Baik. Oh, tu komen lah. Yang pertama sekali, saya tertarik nak dengar apa komen pimpinan-pimpinan PKR atau pimpinan-pimpinan UMNO tentang kenyataan-kenyataan lancang sebegini yang datang daripada pimpinan UMNO. Saya tertarik. Setelah Puan mengeluarkan kenyataan sebegini, saya tertarik nak mendengar apakah desakan ataupun ugutan letak jawatan atau dipecat daripada pimpinan-pimpinan PKR atau pimpinan-pimpinan UMNO kepada Puan Zakarshi. Sebab tuan-tuan saya kata, bila Hasan Karim bersuara, kita punya tak cukup langit dan bumi untuk kita nak pergi bantai dia. Daripada orang kita sendiri. Tetapi kenapa bila UMNO dan Puan Zakarshi bersuara, kita seolah-olah membisu dan menikus? Adakah kita sekarang ini berada di bawah UMNO? Sehingga kita mengikut telunjuk mereka ke mana saja? Kita bantai dia bantai kita teruk-teruk. Dia bantai kita tak apa. Ke macam mana? Saya bukan kata semua UMNO. Saya kata ni Puan ni. Okay. Yang kedua, saya dengan besar hatinya menjemput saudara Puan Zakarshi ke podcast Rafizi. Apa kata daripada Puan pergi tulis macam tu, Puan pergi datang ke podcast Rafizi. Tak apa. Kalau tak ada slot, saya akan pastikan ada slot. Kalau Rafizi tak nak, saya nak Puan Zakarshi datang kat podcast saya pula. Saya nak tanya pula Puan Zakarshi banyak soalan. Kan? Macam contohnya bila dia sebut ringgit tadi. Dia ada satu formula. Satu cara. Bagaimana kita nak naikkan ringgit? Tahu macam mana tuan-tuan? Naikkan OPR. Saya tanya pada Fuad, selain daripada naikkan OPR, bagaimana nak naikkan ringgit? Sekarang ni OPR kita berkisar kepada 3.
Tuan-tuan pun dah terasa kan bayar bank sekarang ni kan. Dengan BLR, base lending rate tuan-tuan kan. Kalau kita naikkan kepada 3.25, itu maksimum. Atau kita naikkan kepada 4, atau kita ikut US, naikkan kepada 5 atau 5.25. Adakah itu yang Puat nak? Yang Puat boleh sediakan? Ataupun Puat sekadar hanya boleh tembak tetapi tak boleh pun bagi solution. Macam Rafizi. Apa Rafizi berjaya buat? Okey, 3 BLR, OPR memang bukan ditentukan oleh kerajaan. Dia ditentukan oleh Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia merasakan tak perlu naik OPR sekarang ini despite lemahnya ringgit kerana dua perkara yang besar berlaku dalam dunia. Pertama, interest rate yang dinaikkan oleh US berbanding kita tak naik interest rate, itu yang pertama. Yang kedua, kelemahan ekonomi China. Sebab trading kita paling besar dengan China. Sekarang ini even CPI China adalah negatif. Consumer Price Index China is going down. Ekonomi China sekarang ini menurun. Dua ini, negara besar US dan juga China, bagi impact kepada mata wang kita. Okey, solution ni bagaimana? Ada satu cara. Kita naikkan OPR. Kita paksa naikkan OPR. That's one way to do it. Dan bila dia menyentuh Rafizi tentang 1MDB, kenapa tiba-tiba Puan Azhar Rashid melenting? Adakah itu tidak benar bahawa keadaan ekonomi dan hutang kita terkait dengan 1MDB? Interest kita saja, nak bayar hutang, interest saja 2 bilion. Itu 2 tahun bajet negeri Kelantan. Hutang kita saja lebih 50 bilion untuk 1MDB saja. Kita tak kira lagi lah projek-projek yang bocor, what do you call that? Subsidi-subsidi kita yang bocor dan sebagainya. And you expect Rafizi untuk solve benda itu dalam masa 2 tahun? Dan kamu ada dalam kerajaan ini. Apa yang kamu buat untuk tolong kerajaan ni? Dia bentang formula. Okey, kamu ada formula yang lebih baik. Bagilah kat dia. Kamu kata di kaki temberang. Bagilah formula yang lebih baik. Yang bukan kaki temberang punya. Yang betul-betul boleh berkesan. Kamu bukan berada di pihak pemegang. Kamu ada dalam kerajaan. Bagilah. Nick Allen hari ini menyatakan bahawa dia terima dakwaan ugutan bunuh semalam. Peguam Nick Allen, Jurina Nick Abdul Rashid membuat 3 laporan polis setelah mendakwa menerima beberapa ugutan bunuh susulan tindakan yang mencabar enakmen syariah Kelantan. Nick Allen memberitahu NST banyak ugutan diterima termasuk untuk menyembelihnya selain serangan di internet. Saya sudah tidak dapat mengira berapa banyak ugutan yang dilakukan kerana individu-individu tidak faham. Kalaulah mereka meluangkan masa membaca dan memahami undang-undang dan sebab di sebalik cabaran itu, mereka akan faham. Nick Allen, saya nak bagi tahu. Pentaksub-pentaksub ini, dia takkan nak... Pertama, pentaksub-pentaksub ini, mereka bukan orang yang membaca. Sebab itu dia jadi pentaksub. Mereka bukan orang yang berfikir. Sebab itu mereka jadi pentaksub. Mereka bukan orang yang kritik dalam pemikiran. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh ini adalah apabila ilmu mereka disaluti dengan ketakzuban. Sebagaimana saya awal tadi. Bila geng-geng itu kata pelantar, mereka pun mengatakan pelantar. Walhal akhirnya mereka mendedahkan orang yang kata pelantar itu mendedahkan, saya sebenarnya tak melakukan perkara tersebut. Masuk penjara pun tak pernah. Tetapi mereka percaya. Bila Nick Allen mempersoalkan tentang undang-undang PAS yang dibuat oleh PAS, mereka membuatkan semangat kata inilah dia undang-undang Islam, inilah dia syariah, inilah dia hukum Allah yang sekarang ini telah diperkotak-katikkan. Tambah pula Nick Allen tu tak bertudung kan, dia tengok yang itu, dia kata inilah dia puak sekular, puak liberal, puak kafir. So dia gunakan elemen ini. Dia tutup satu elemen lain, iaitu betapa bodohnya pemerintah PAS dalam mengubah undang-undang. Betapa bodohnya pemerintah PAS dalam mengubah undang-undang. Saya nak bagi konteks tuan-tuan. Berbeza Kelantan dengan Terengganu. Kita tengok Terengganu. Terengganu mahu pastikan undang-undang syariah negeri tak bercanggah perlembagaan. Mahkamah Negeri Terengganu kerajaan negeri Terengganu sedia meneliti
keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan jenayah syariah Kelantan yang bercanggah dengan Undang-Undang Persekutuan. Menteri Besar Samsuri Mahmutah berkata, penelitian ini akan merangkumi semua aspek keputusan mahkamah. Selain itu, kerajaan negeri, langkah tersebut diambil bagi memastikan kanun jenayah syariah Terengganu tidak bercanggah dengan peringkat persekutuan. Selain itu, kerajaan negeri turut mengambil tindakan sewajarnya sekiranya terdapat pihak yang ingin mencabar enakmen kanun syariah. Okay. So, Terengganu, on the other hand, akhirnya dia kata, baik, rasional. Saya kata, inilah sikap yang rasional. Saya tak taksub, tuan-tuan. Kalau betul tindakan itu, maka saya kata dia betul. Walaupun Samsuri dan Terengganu adalah negeri PAS. Saya setuju dengan tindakan Samsuri. Dia pergi, turun, tengok balik mana yang bercanggah, kita ubah. Supaya sesuai dengan dengan perlembagaan persekutuan. Tidak ada persoalan sepatutnya. Sepatutnya kita kena harmoni sedemikian. Jadi bermakna undang-undang Islam ni di bawah daripada undang-undang kafir. Soalan saya, siapa kata undang-undang sivil tu undang-undang kafir? Dan siapa yang telah mengislamkan undang-undang Islam? Undang-undang syariah negeri-negeri itu, siapa yang mengislamkan? Bila dia ambil syahadah? Kita kata, tuan-tuan, undang-undang ini, selagi mana dia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, letaklah nama apa sekalipun, sivil ke, jenayah ke, iswardi ke, contohlah kan. Ia adalah undang-undang yang selari. Itulah undang-undang Islam. Apa sahaja yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah undang-undang Islam. Kalau tak faham benda asas ini, tak payah bercakap tentang Islam. Tak payah kononnya terpaling Islam, terpaling pejuang, terpaling pendakwah. Tak payah. Kalau asas ini pun kamu tak faham. Kalau asas ini pun kamu tak faham, tak payah cerita bab-bab lain, tuan-tuan. Kalau ini merupakan asas kepada perjuangan. Kepada Islam. Asas kepada Islam, selain ibadah, selain akidah, undang-undangnya mengatakan bahawa apa sahaja yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu diterima sebagai sebahagian daripada Islam. Tuan-tuan, saya nak tanya, apa hukum kita pakai mikrofon? Ni, mikrofon ni, apa hukum dia? Tuan-tuan boleh cari dalil ke dalam Al-Quran, dalam hadis tentang pakai mikrofon? Sesungguhnya sesiapa yang memakai mikrofon, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Kan? Macam? Kan? Ada ke? Ataupun buatlah apa sahaja selagi mana tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah Islam. Betul? Jadi sebab itu, tuan-tuan, saya tertarik sebenarnya dengan apa yang dinyatakan oleh Terengganu ini. So, kalau Terengganu boleh revise balik undang-undang dia, sanggup nak revise balik undang-undang dia, so sebenarnya apa isu kita? Kalau Terengganu boleh revise balik undang-undang dia, adakah kita mengatakan bahawa Terengganu telah kafir? Adakah kita mengatakan bahawa Terengganu itu telah tunduk kepada kekafiran? Bahawa PAS Terengganu itu telah jadi kafir kerana tunduk kepada kekafiran? Adakah sedemikian? Kalau tidak, tuan-tuan, #pasik. #pasik boleh tak? Baik. Okay, habis kat situ. Right? Kita fikir-fikirlah apa yang saya nyatakan malam ini. Okay. Saya bawa satu kenyataan daripada Hamzah daripada pengkhianat PKR dahulu. Kesian dia. Saifuddin, bukan Saifuddin Nasution. Alright. Tak timbul isu kelayakan Hamzah bertanding jawatan Presiden, Saifuddin. Seorang ahli Majlis Tertinggi MPT Bersatu, Saifuddin Abdullah, berkata, tidak timbul isu sama ada Setiausaha Agung itu, parti itu, Hamzah Zainuddin layak bertanding sebagai Presiden atau tidak. Ini kerana katanya Hamzah tidak pernah menyatakan hasrat untuk menduduki jawatan nombor 1. Sepanjang pengetahuan saya, Datuk Seri Hamzah tidak pernah menyatakan hasrat bertanding. Jadi sepatutnya tak timbul pun soalan sama ada dia layak ataupun tidak.
Saifuddin berkata demikian ketika menjawab dakwaan serta spekulasi Hamzah dikatakan bersedia mencabar jawatan itu bagi menggantikan Muhyiddin. Pada November lalu, Muhyiddin membuat pengumuman untuk tidak mempertahankan jawatan sebelum menarik keputusan tersebut pada keesokan harinya dengan memberi alasan isterinya meminta agar dia kekal. Terdahulu, portal FMT memetik sumber dalaman parti itu mendakwa Hamzah tidak layak bertanding pada pemilihan akan datang. Ini kerana perlembagaan parti mensyaratkan hanya ahli yang telah menggetai MPT sekurang-kurangnya 2 penggal saja dia benar bertanding 5 jawatan tertinggi. Menurut sumber itu lagi, satu-satu cara untuk membolehkan ahli parlimen itu larut itu bertanding adalah dengan meminda perlembagaan parti. Perkara itu turut disahkan oleh seorang lagi ahli MPT, Razali Idris, dan juga Ketua Penerangan Bersatu. Razali mengesahkan mengenai syarat yang peruntukan dalam perlembagaan parti namun enggan mengulas lanjut. Bagaimanapun dia menyatakan tiada keperluan untuk meminda. Betul, tiada keperluan untuk meminda katanya. Dia juga bersetuju bahawa tidak perlu timbul sebarang isu mengenai hasrat Hamzah untuk bertanding jawatan berkenaan. Saya setuju sebenarnya di dalam perlembagaan bersatu bahawa hanya yang menduduki kedudukan tertinggi MPT selama 2 penggal yang layak untuk bertanding presiden. Betul. Soalan dia, sebagai Setiausaha Agung, kenapa Hamzah tidak memegang jawatan tersebut? Majlis Pimpinan Tertinggi. Itu soalan. Bekas Menteri KDN kot. Bekas Menteri penuh tu, Menteri Kanan lagi. Tetapi tak layak bertanding presiden. Now, cerita Hamzah untuk nak menggantikan Muhyiddin Yassin ni bukan cerita baru. Kisah ini adalah kisah yang lama dah berlaku. Tetapi macam saya kata, bahawa mereka menafikan ada riffles di dalam parti. Mereka menafikan ada persengketaan, ada camp di dalam parti. Semalam Peja menafikan ada camp di dalam parti. Malah Hamzah sendiri mengatakan tak ada. Tuan-tuan, orang yang kata tak ada ni lah yang Muhyiddin Yassin akan sentiasa dan perlu berhati-hati. Kerana apa? Kerana dia ni lah yang akan jadi duri dalam daging. Dia ni lah yang akan menjadi duri di dalam daging. Dan bila dia menjadi duri di dalam daging, kita akan dapati nanti bahawa dia akan merosakkan Bersatu. Tuan-tuan, jangan terkejut. Jangan terkejut. Saya bukan kata si Hamzah Zainuddin yang menyuruh 6 orang tu lompat. Tetapi habis kat situ lah.